Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaan dilimpahkan ke atas kita, dapat kita bersama-sama untuk mendengarkan pengajian ulum hadis menggunakan kitab pengantar ulum hadis yang dikarang oleh Dr. Usmawati. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita daripada video yang lepas. Alhamdulillah, semoga para jemaah sekalian dan para pendengar sekalian semua dalam keadaan sihat dan dalam keadaan walafiat, sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan dengan keredaannya insya-Allah. Baiklah, alhamdulillah, pada sesi ataupun pada video yang lepas kita akhirnya dapat habiskan topik yang berkaitan ataupun topik sejarah perkembangan ulum hadis, yang di mana ia merentasi sebanyak 8 ataupun 7 peringkat, yang di mana ketujuh peringkat ini ia bermula daripada selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun zaman selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu zaman para khulafa Rashidin, bermula daripada Khalifah Abu Bakar, dan ia berterusan pada peringkat ketujuh. Ia merupakan peringkat yang contemporary ataupun peringkat sekarang lah. Jadi perkembangan ulum hadis ini adalah sesuatu perkara yang sentiasa berterusan. Berbagai kaedah yang baru dikeluarkan oleh para pakar dan para ulama hadis, sama ada daripada dulu para ulama hadis yang mutaqaddimin dan juga yang contemporary atau dikenali sebagai mutaakhirin. Baiklah, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita seperti yang dijanjikan pada muka surat 28. Pada muka surat 28, iaitu kepentingan pengajian ilmu hadis. Ini merupakan bab yang terakhir. Kemudian selepas ini tentang jenis-jenis ilmu hadis ni saya akan lompat, saya akan skip, dan saya akan masuk terus kepada bab yang seterusnya ataupun topik-topik yang lebih menarik sedikit ataupun lebih kita kenali sebagai ulumah ataupun pengajian mustalah hadis. Tapi kita akan mengaji ataupun kita akan mempelajari tentang kepentingan pengajian ilmu hadis dahulu pada muka surat 28. Dan saya lihat di mana ia menyatakan bahawasanya sebagai sumber kedua dalam agama kita, iaitu agama Islam, kita tidak nafikan bahawasanya pengajian ilmu hadis ni adalah satu perkara yang sangat penting, sama ada kepada individu kita sebagai seorang individu ataupun kepada masyarakat umat Islam secara umumnya ataupun terhadap negara. Ada banyak sebab-sebab dan dinyatakan dalam dua muka surat ini, iaitu ada 14 sebab kenapa pengajian ilmu ataupun ulum hadis ini adalah satu perkara yang sangat penting. Kita lihat pertama sekali di mana penulis mengatakan bahawasanya melalui ilmu hadis ini ia sesuatu riwayat itu kita dapat kenal pasti sama ada ia adalah benar-benar hadis Nabi SAW ataupun ia adalah ciptaan pereka hadis ataupun sebuah hadis yang palsu. Kita kena ingat, seperti saya dah banyak sebutkan sebelum ini, bahawasanya mudah sangat sebenarnya untuk seseorang itu mereka hadis. Dia buat idea, kemudian dia utarakan saja apa dia nak, kemudian dia boleh saja tambahkan nama Nabi SAW di hadapan, kemudian dia tambahkan lagi nama sahabat, maka ia akan lihat seakan-akan ia adalah sebuah hadis. Kemudian dia cipta inti ataupun matan isi kandungan hadis tersebut, dia buat cantik-cantik, buat isinya bunyi macam hadis, tambah benda-benda agama dan sebagainya, maka sebuah hadis palsu pun telah dicipta. Jadi sangat mudah untuk direka hadis palsu ini. Jadi kita sebagai orang Islam memandangkan hadis ini merupakan sumber yang kedua yang penting dalam agama kita, maka perlu untuk kita menilai dan menapis hadis-hadis yang kita dengar
ataupun hadis-hadis yang kita terima. Jadi yang tinggal dalam tapisan tersebut adalah hanya hadis yang diterima sahaja. Maka bila kita mempelajari ulumul hadis, maka insya-Allah ia akan memberikan sedikit sebanyak keyakinan. Mungkin kita tak pakar terus, tetapi ada sedikit keyakinan ataupun lebih keyakinan untuk kita beramal ataupun bertaamul, berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita jumpa ataupun kita dengari. Kerana apa? Kerana seperti yang saya katakan tadi lah, disebut di sini melalui ilmu hadis, sesuatu riwayat itu dapat dikenal pasti sama ada ia benar-benar hadis Nabi SAW atau tidak. Kita akan lebih yakin. Kita dengar hadis tu, kita berdasarkan apa yang kita pelajari daripada ulum hadis, maka kita akan dapat buat penilaian yang asas sedikit, mungkin yang asas saja, untuk kita mengenal pasti sama ada ia adalah hadis Nabi ataupun ia bukan hadis Nabi. Termasuk pada poin yang kedua, yang di mana sesuatu riwayat itu dapat dikategorikan mengikut kelayakan yang syak sebuah hadis. Dia kena ada yang hadis yang sahih, ada yang hasan, dhaif dan sebagainya. Apabila kita mempelajari ulumul hadis ataupun mustalahil hadis seperti juga digunakan, ia memberikan kita kepakaran untuk membezakan hadis-hadis yang makbul ataupun yang mardud seperti yang kita dah belajar. Hadis diberikan ataupun dikategorikan kepada dua, makbul iaitu yang diterima dan mardud yang ditolak. Dan hadis yang makbul ataupun diterima itu ada dua, iaitu hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Kedua-dua kategori ini, hadis yang sahih dan hasan ini, ia boleh beramal dengannya dan boleh digunakan sebagai hujah dalam agama. Manakala yang mardud ataupun hadis yang ditolak, dia di bawahnya adalah hadis yang dhaif, dan termasuk hadis dhaif ni adalah hadis yang palsu, hadis yang mu'dal, hadis yang mursal, hadis yang hadis yang munqati' dan sebagainya. Ada banyak lagi term-term ataupun istilah-istilah dalam hadis yang dhaif. Maka ia dapat kita pelajari pengajian ulumul hadis ini, berikan kita kemampuan untuk membezakan mana kategori hadis yang kita jumpa ataupun kita dengari. Jadi kita boleh beramal ataupun kita tinggalkan dan tolak. Poin yang ketiga, selain itu, melalui pengajian hadis juga ia dapat meletakkan kategori hadis berdasarkan jumlah perawi kepada mutawatir dan ahad yang melibatkan autoriti yang sebagai qat'i dan zan. Okey. Memandangkan hadis Nabi SAW ini, ia satu perkara yang boleh jadi perkara yang qat'i dan zan. Qat'i ni pasti, zan pula dia sangkaan. Antara pasti dengan sangka, iaitu sama ada kita boleh pastikan tak ia merupakan hadis ataupun kata-kata Nabi, ataupun kita tak boleh pastikan ia adalah kata-kata Nabi. Kenapa? Kerana ialah kata-kata daripada Nabi SAW, dan masa kita dengan jarak kita dengan Nabi SAW sangat jauh, maka ada sedikit sangkaan kita boleh sangka kemungkinan hadis ini ia tidak datang daripada Nabi SAW. Maka untuk menaikkan keyakinan kita ataupun meningkatkan keyakinan kita, maka ada satu kaedah yang di mana para ulama mereka akan menilai jumlah perawi di dalam hadis tersebut untuk memberikan kita lebih keyakinan bahawasanya hadis itu kemungkinan besar ia adalah hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif, dan itu adalah berdasarkan dengan jumlah ataupun bilangan perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Maksudnya, kalaulah sebuah hadis itu ia diriwayatkan oleh ramai bilangan perawi yang di kalangan para sahabat yang meriwayatkan daripada Nabi, contoh 20 orang atau 20 sahabat meriwayatkan daripada Nabi SAW, maka ia lebih kemungkinan adalah hadis yang sahih kalau dibandingkan dengan sebuah hadis yang di mana bila kita kaji sanad atau jalur riwayat yang berbeza-beza, kita dapati seorang sahabat saja yang riwayatkan daripada Nabi SAW. Maka yang 20 sahabat riwayatkan daripada Nabi itu lebih kemungkinan adalah riwayat yang lebih sahih ataupun riwayat yang sahih. Tetapi yang saya pernah sebutkan bahawasanya konsep mutawatir dan ahad ataupun pengajian tentang bilangan perawi hadis di dalam sebuah hadis, bilangan perawi di dalam sebuah hadis itu, ia tidak secara 100% ia memberikan kesimpulan bahawasanya hadis tersebut sahih. Kerana ada juga hadis yang di mana ia merupakan hadis yang dhaif ataupun hadis yang palsu, tetapi ia juga pada masa yang sama adalah hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh ramai jumlah bilangan perawi yang ramai.
Jadi itu walaupun ia bukan satu perkara yang memastikan kesahihan ataupun kedaifan hadis, tetapi ia boleh sebanyak sedikit membantu kita ataupun membantu para ulama hadis dalam mengkaji status hadis tersebut. Nombor 4, melalui pengajian hadis juga dapat membina kaedah-kaedah fikih berdasarkan kandungan, sebab urut, perawi, nasih mansuh, talfiq, tarikh matan-matan dan sebagainya yang wajar diketahui untuk membina hukum. Apabila kita mempelajari ilmu hadis, maka kita akan dapati pelbagai pintu terhadap ilmu-ilmu yang tak ada kaitan dengan hadis, ia terbuka. Seperti khususnya adalah ilmu fikih dan ilmu usul fiqh. Maka bila kita mempelajari ulumul ataupun mustalahil hadis ataupun ulumil hadis, maka kita akan dapati bahawasanya ia ada kaitan dengan kaedah-kaedah untuk membina hukum ataupun mengeluarkan hukum daripada dalil, iaitu Quran dan hadis, dan hadis secara khususnya, dan ia dapat membantu sedikit sebanyak. Dan kelima, pengajian hadis dapat membantu para ulama hadis mendapatkan hadis-hadis yang kukuh ataupun hadis yang kuat dan diyakini kedudukannya sebagai dalil untuk berhujah terhadap sesuatu isu. Ini kita dah sebut, ini kita dah terangkanlah pada poin yang pertama dan poin yang kedua dan poin yang ketiga. Di mana dalam mempelajari atau mengaji ulumul hadis, maka para ulama atau pengkaji hadis, mereka dapat mengeluarkan hadis-hadis yang kukuh, hadis-hadis yang kukuh, hadis-hadis yang kuat, yang di mana boleh digunakan sebagai hujah dalam agama ataupun sebagai sandaran dalam agama. Nombor 6, untuk mengupas sebuah hadis dalam konteks yang lebih luas, seseorang itu memerlukan metodologi pengajian hadis agar kupasan lebih baik dan menepati kehendak sebenar hadis. Sedangkan hadis ini merupakan sumber dalam agama kita, dan bukan saja sumber dalam hukum hakam atau dalam bab fikih, tetapi pada masa yang sama ia merupakan panduan kita sebagai umat Islam untuk menjalani kehidupan kita dan menjalankan tanggungjawab kita sebagai umat manusia, umat Islam atau Muslim ataupun mukmin di muka bumi Allah ini. Maka apabila kita nak kupas sebuah hadis untuk memahami konteks hadis tersebut dengan lebih luas, ada banyak metodologi yang perlu kita jalani. Dan metodologi ini semua telah ditetapkan oleh para ulama yang lebih pakar daripada kita, daripada para ulama mutaqaddimin ataupun ulama yang terdahulu. Dan melalui pengajian hadis juga dapat kita fahami bahawa Al-Quran secara lebih mendalam, yang mana kandungannya adalah sinonim dengan hadis, kerana dua-duanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mempelajari hadis, pertama sekali kita perlulah untuk memahami atau mempelajari Al-Quran pada masa yang sama, kerana kaitan ataupun kesinambungan antara Al-Quran dan hadis itu ia tidak boleh berpisah. Di mana hadis ini, di mana ia merupakan salah satu daripada tools ataupun alat untuk memahami Al-Quran. Dan sama juga Al-Quran itu ia boleh digunakan sebagai alat untuk memahami hadis Nabi SAW. Jadi ia selari, ia tidak boleh berpisah. Untuk kita memahami kandungan Al-Quran, yang di mana kerana Al-Quran itu bahasanya sangat luas, sangat mendalam, dan kalau kita tak pakar ataupun tidak orang kata tu memahami bahasa Arab atau menguasai bahasa Arab dengan baik, maka kita akan ada kesusahan ataupun kepayahan untuk memahami Al-Quran. Walaupun kita baca tafsirnya, mungkin tafsirnya itu hatta para ulama mereka perlu untuk menjalani pembelajaran dan pemahaman yang lebih luas untuk memahami Al-Quran. Dan di antara cara untuk mereka memahami adalah untuk mempelajari hadis Nabi SAW. Kerana hadis Nabi itu ia menerangkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang mungkin ayat yang umum ataupun ayat yang tidak spesifik dan sebagainya. Dan melalui pengajian hadis pada poin yang ke-8, melalui pengajian hadis juga dapat mengistinbatkan banyak hukum yang terdapat dalam sumber kedua ini. Bila kita mempelajari hadis atau mempelajari hadis, hadis bukan ulum hadis, kita mempelajari hadis Nabi SAW, maka tujuan kita adalah untuk memahami kandungan hadis tersebut dan memahami apa yang nak disampaikan oleh Nabi SAW. Pada masa yang sama, kalaulah hadis tersebut bukan hadis yang berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan fikih, maka kita perlu untuk ataupun kita nak keluarkan ataupun istinbat ataupun ekstrak hukum yang terkandung di dalam hadis tersebut. Maka di antara
ilmu yang perlu kita ada selain daripada ilmu fikih, ilmu usul fiqh, ilmu kawaid, ilmu maqasid dan sebagainya yang berkaitan dengan fikih. Kita perlu juga memahami ataupun menguasai ulumul hadis kerana ia ada kaitan ataupun ada kepentingan di sana. Poin ke-9, penyelesaian kepada masalah masyarakat memerlukan kepakaran dalam ilmu hadis. Memahami hadis secara zahirnya saja ia tidak boleh menyelesaikan masalah masyarakat. Ia perlu disertai dengan ilmunya yang menjurus kepada pemahaman keseluruhan persoalan. Kita kalau nak kita ada masalah di mana kalaulah kita ada masalah di mana kita nak menyelesaikan satu perkara dalam kehidupan kita, maka kita akan merujuk kepada dalil Islam, iaitu Quran dan Sunnah, dan di antaranya adalah hadis Nabi SAW ataupun Sunnah. Maka ia tidak boleh diselesaikan atau kita tak boleh selesaikan masalah tersebut dengan melihat kepada zahir ayat Quran ataupun zahir hadis tersebut. Ia perlu lebih daripada tersebut. Kita lebih daripada itu, kita perlu pemahaman yang lebih mendalam daripada semua aspek dari segi ilmu hadis dan juga ilmu Al-Quran. Poin 10, sesuatu riwayat itu mempunyai perkataan ataupun gaya bahasa yang tertentu untuk difahami. Justru melalui pengajian hadis, sebuah riwayat itu mudah difahami dengan mendalami maksudnya. Di antara pengajian hadis ataupun hasil daripada mempelajari ulumul hadis adalah kita dapat memahami bukan saja daripada segi pengriwayatan ataupun daripada segi sanad ataupun daripada segi perawinya, tetapi pada masa yang sama ia dapat memberikan kita pemahaman yang lebih baik dalam memahami teks hadis tersebut. Maka ia satu perkara penting kerana hadis Nabi SAW, mungkin kita tahu bahawa Al-Quran itu merupakan satu kitab yang kompleks, yang di mana dengan gaya bahasanya, dengan gaya metafornya, dengan gaya susunan ayatnya dan rahsia-rahsia yang tergandung dan perkara yang tak nampak secara luaran ataupun secara zahir, mari dapati bahawa Quran ini susah untuk kita fahami. Begitu juga dengan hadis. Mungkin hadis ni lebih kurang sedikitlah kompleksnya daripada Al-Quran, tetapi kita kena fahami bahawa ia juga merupakan wahyu. Mungkin berbeza dengan wahyu Al-Quran, tetapi ia bukan wahyu kepada Nabi SAW. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Bahawasanya dia, iaitu Muhammad itu, dia tidak berkata-kata berdasarkan hawa nafsu, tetapi segala apa yang dia kata ataupun dicakap itu adalah berdasarkan dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi apa yang Nabi SAW sebut ataupun kata masa hidupnya Nabi SAW adalah agama yang di mana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita perlu untuk kita fahami gaya bahasa, isi kandungan ataupun rahsia-rahsia daripada hadis Nabi SAW, dan di mana ia perlukan lebih daripada penglihatan secara zahir. Kita kalau lihat hadis daripada luaran, mungkin kita boleh fahami daripada segi zahirnya, tetapi kemungkinan kita terlepas pandang dalam makna yang tersirat ataupun tujuan asal Nabi SAW menyebut sesebuah hadis atau sesebuah kata-kata Nabi SAW. Dan kita perlukan ulumul hadis ataupun mustalahil hadis untuk memahami hadis Nabi SAW dengan lebih baik. Dan ke-11, tanpa pengetahuan dalam ilmu hadis, seseorang itu tidak layak digelar sebagai seorang sarjana Islam atau cendekiawan Islam kerana tidak menepati ciri-ciri dan syarat-syarat ilmu Islam sebenarnya. Nah, kalau kita belajar tentang ilmu fikih, kita belajar fikih atau belajar usul fiqh, maka kita belajar dengan mendalam, maka kita akan dapati bahawasanya ada satu bab yang di mana ia akan membincangkan tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang faqih ataupun seorang yang pakar dalam ilmu fikih. Maka syaratnya banyak. Dia bukan saja kena belajar ataupun pakar menguasai ilmu fikih, tapi pada masa yang sama dia kena pakar dan menguasai juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih, seperti ilmu maqasid, ilmu qawaid, ilmu usul fiqh. Dan bukan itu saja berkaitan dengan fikih, pada masa yang sama dia kena fahami ilmu bahasa Arab, kerana dalil itu turun dalam bentuk bahasa Arab. Kemudian dia juga pada masa sama dia kena menguasai ilmu agama yang lain, seperti ilmu sirah, dia kena faham ilmu akhlak, ilmu hadis Nabi SAW, dia kena belajar ilmu tauhid. Semua ilmu-ilmu yang berkaitan ni semua dia kena faham, dia kena dia kuasai.
Ini adalah syarat yang ditetapkan oleh para ulama dalam ilmu fikih. Dan sama juga kalau kita belajar nanti, kita nak tengok apakah syarat-syarat untuk seseorang itu menjadi seorang pakar ataupun sarjana dalam ilmu hadis. Maka kita dapati sama juga syarat dia, iaitu kita kena faham bahasa Arab dengan baik, menguasai bahasa Arab dengan baik. Kita juga pada masa sama kita kena pakar dalam ilmu hadis. Kita kena faham kita kena belajar hadis Nabi. Belajar hadis Nabi dan mempelajari ulum hadis, dua perkara yang berbeza tetapi ia berkaitan. Dan pada masa yang sama kita kena faham tentang fikih dengan baik. Kerana banyak hadis-hadis Nabi ia mengandungi hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita, hukum ibadah, hukum bermuamalah, hukum dan sebagainya. Banyak. Kemudian kita kena faham juga tentang tauhid, kerana kemungkinan hadis tu menyebut tentang tauhid. Kita kena belajar juga tentang akhlak, kerana kemungkinan hadis tersebut mengandungi perkara yang berkaitan dengan akhlak. Maka pelbagai ilmu-ilmu yang lain perlu untuk kita kecapi dan kita fahami dan kuasai untuk kita dikenali sebagai seorang sarjana Islam ataupun pakar hadis. Poin ke-12, memandangkan Al-Quran tidak boleh digugat dan diubah. Musuh-musuh Islam menumpukan kepada hadis Nabi untuk menggugat kedudukannya sebagai sumber kedua melalui pelbagai cara dan kaedah yang dilakukan. Kita kena lihat kenapa adanya hadis palsu tetapi tak ada Quran palsu. Mungkin ada baca, saya pun ada baca beberapa artikel yang membincangkan tentang usaha para orientalis, yang di mana mereka cuba untuk menggugat kesucian Al-Quran. Tetapi usaha mereka itu ia tak jauh lah, kerana mereka sadar bahawa Al-Quran itu ia terhad. Kitab Al-Quran itu dengan kitab mushaf tersebut susah untuk mereka ubah ataupun mereka tambah ataupun kurangkan ataupun mereka nodai kesucian Al-Quran itu, kerana ia dihafal oleh ramai hufaz ataupun ahli hafiz semerata dunia. Maka susah untuk mereka macam tukar surah. Contohlah, mereka buat surah baru, mereka gantikan dengan sebuah surah yang lain, kemudian mereka cetak, mereka sebarkan tanpa ia disadari oleh masyarakat Islam. Maka perkara itu susah. Maka usaha mereka itu tak ke mana, sedikit saja cuba usaha mereka. Tetapi hadis Nabi SAW ni berbeza, kerana jumlahnya banyak dan ia merupakan kalam, kata-kata manusia. Maka ia mudah untuk diubah-ubah. Dan hadis ni dia banyak sangat. Ada sebagian ulama mengatakan hadis ini sebanyak hadis 500,000, ada kata 800,000 dan sebagainya, tercampur. Sama ada hadis tu hadis yang hasan, hadis yang dhaif, hadis yang hasan dan hadis yang sahih dan sebagainya. Banyak sangat. Maka kerana jumlah yang sangat banyak itu, maka musuh-musuh hadis dan musuh-musuh Islam nampak kesempatan untuk menggugat. Kalau tak boleh gugat sumber yang pertama, gugat sumber yang kedua. Sebab itu mereka mencipta hadis Nabi SAW. Mereka menimbulkan syak wasangka, menimbulkan mencari kelemahan-kelemahan dalam hadis Nabi SAW yang asalnya sebenarnya tidak ada, tetapi disebabkan kerana mereka tidak memahami hadis Nabi SAW dengan baik. Namun begitu, ulama hadis dapat mengesannya dengan menggunakan kaedah ilmu hadis dan berusaha secara berterusan untuk menghalangnya daripada sampai ke tangan masyarakat Islam. Okey, maka alhamdulillah kita mempunyai para ulama, para pakar hadis yang merupakan frontline dalam mempertahankan hadis Nabi SAW. Kalaulah satu tomahan ataupun satu tuduhan terhadap hadis Nabi SAW itu dilontarkan kepada kita, maka mereka ini yang pakar ini, iaitu para ulama hadis, akan berada di hadapan untuk menyambut dan untuk lontar balik dengan hujah mereka. Contohlah, kalaulah ada para orientalis ataupun musuh Islam ataupun musuh hadis mengatakan bahawasanya hadis Nabi SAW ini hadis yang sahih, tetapi isi kandungannya itu ia menunjukkan bahawasanya ia tak sahih, contoh, ataupun ia tidak kena dengan keadaan setempat, ataupun ia mustahil, maka sebenarnya apa yang mereka sangkakan daripada mustahil ataupun tak kena dengan tempat ataupun keadaan semasa ataupun tak logik dan sebagainya, ini semua kerana mereka tidak memahami hadis Nabi SAW. Seperti saya katakan tadi, memahami hadis Nabi SAW itu sama macam kita perlu nak memahami Al-Quran. Ia bukan kita lihat dekat luaran saja, tapi sebenarnya ada maksud yang mendalam
ataupun maksud yang tersirat yang kita kena fahami, yang kita kena buka bukan mata kita saja, tetapi minda kita dan akal kita untuk memahami apa yang tersirat ataupun apa yang terkandung, rahsia yang terkandung tersebut. Maka di situlah para ulama mereka akan melontarkan hujah dan mereka akan mempertahankan kesucian hadis Nabi SAW. Poin yang ke-13, mendalami ilmu hadis dapat menjaga kandungan hadis Nabi SAW daripada sebarang penyelewengan seperti khurafat, Israiliyat dan sebagainya. Kita mungkin kadang kita biasa risaukan di antara musuh hadis ni adalah hadis yang palsu, atau masalah yang kita hadapi dalam mempelajari ilmu hadis ataupun berinteraksi dengan hadis adalah berdepan dengan hadis yang palsu. Mungkin kita fikir itu adalah threat ataupun ancaman terhadap hadis asli ataupun hadis yang sahih ataupun hadis yang makbul. Tetapi sebenarnya ada juga sumber-sumber yang merupakan ancaman pada masa yang sama, seperti perkara yang khurafat, yang ditimbulkan dalam keadaan adat masyarakat yang khurafat, dan juga secara khususnya secara umumnya adalah Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat yang daripada yang merupakan kisah-kisah dongeng ataupun kisah-kisah, sama ada dongeng ataupun tidak, daripada kalangan Bani Israel. Kerana apa? Kerana di mana umat Islam ketika pada zaman Nabi SAW, Nabi SAW menerima di kalangan menerima penduduk di kalangan bangsa Yahudi dan juga bangsa Nasrani di Madinah dan sebagainya. Mereka hidup bersama dengan orang Islam, tak berinteraksi, dan para sahabat juga kadang ada juga dengar daripada para tokoh-tokoh Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani. Dan kita juga ada juga para sahabat yang di mana merupakan dahulunya mereka beragama Yahudi atau beragama Nasrani, di mana mereka memeluk Islam. Dan kadang-kadang cerita-cerita tentang kisah-kisah dongeng ataupun kisah-kisah daripada kisah Bani Israel ni, dia termasuk atau diceritakan kepada para sahabat yang lain, maka ia tersebar. Kadang-kadang bukan itu saja, tapi bahkan selepas wafatnya Nabi pada berterusan, mungkin kisah-kisah tentang Bani Israel ni, ia orang kata tu, ia menyelit masuk dalam agama kita, dan ia kemungkinan ia disamakan seperti hadis. Maka contoh kita dengar bahawasanya pada Bani Israel sebuah kisah yang di mana menceritakan tentang bahawasanya malaikat, sebuah malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa adalah namanya Israel. Ni ramai kita tak tahu sebenarnya, bahawasanya malaikat pencabut nyawa, malakul maut, namanya Israel. Tetapi sebenarnya tidak ada hadis, tidak ada hadis yang sahih ataupun hadis yang sabit, yang ataupun dalil Al-Quran juga tak ada. Dalam Al-Quran tak sebut, dan tak ada hadis yang sahih ataupun sabit yang mengatakan bahawasanya Nabi SAW ataupun wahyu Allah Ta'ala yang mengatakan nama malakul maut adalah Israel. Tak ada. Dan para ulama, para tokoh hadis, mereka mengatakan bahawasanya nama Israel tu sebenarnya adalah daripada Bani Israel ataupun kisah Israiliyat. Itu kita kena maklum. Dan yang terakhir sekali dalam kepentingan pengajian ilmu hadis adalah nombor 14, iaitu masyarakat Islam memerlukan sarjana yang mampu untuk mengaplikasi hadis dalam menghadapi cabaran, sebagai terutama hal-hal yang melibatkan autoriti hadis sebagai sumber Islam. Apa-apa saja masalah yang memerlukan penyelesaian daripada segi dalil Al-Quran dan hadis, maka perlu untuk kita menajamkan kepakaran kita dalam ilmu Quran dan hadis, kerana ia boleh menyelesaikan masalah-masalah ataupun cabaran semasa kita. Dan kita perlu juga untuk tahu di mana kita nak apply ataupun kita nak kita nak guna pakai ilmu hadis ini dalam cabaran semasa yang kita sedang hadapi pada zaman kontemporari ini, insya-Allah. Baiklah, itu adalah sikit sebanyak tentang kepentingan pengajian ilmu hadis. Baiklah, itu pada muka surat 29. Pada muka surat 30 adalah jenis-jenis ilmu hadis. Dan disebut sini kat bawah ni ada 14 jenis-jenis ilmu yang dikaitkan dengan ulumul hadis. Seperti ilmu makrifah sahabah, ilmu tabaqah at-tabi'in, ilmu ilal hadis, ilmu ta'wil, muskil hadis, ilmu mukhtalafil hadis dan sebagainya. Banyak. Ada 14, tetapi saya akan simpan ataupun hold
bab ini, topik ini nanti pada akhir-akhir nanti. Saya tak nak sentuh dahulu kerana ia juga sebenarnya perbincangan yang sangat mendalam. Kita nak kena faham dahulu tentang yang asas-asasnya dalam pengajian ulum hadis dahulu. Jadi ini insya-Allah saya akan lompat, saya akan skip sampai muka surat sampai muka surat 67. Saya akan skip muka surat 30 dan saya akan masuk muka surat 67, iaitu bahagian B, hadis, dan di mana dibincangkan secara terperinci tentang apakah itu hadis, apakah itu sunnah, apakah itu khabar, dan apakah itu al-athar. InsyaAllah pada video yang akan datang saya akan kupas secara detail perbezaan antara istilah-istilah yang berikut. Kemudian insya-Allah selepas bab ini kita akan bincangkan tentang bagaimana hadis sumber kedua syariat Islam. Ini saya masih belum pasti sama ada saya nak sentuh ni dahulu ke tak, ataupun saya nak masuk tentang pembahagian hadis kepada sahih, hasan ataupun dhaif. Insya-Allah para jemaah dan para pendengar sekalian, kita akan sambung pada video yang akan datang. Semoga semua dalam keadaan yang sihat dan walafiat. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, dan nantikan video yang akan datang. Saya tutup dengan tasbih kafarah surat al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.